أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستغفره ونصلي ونسلم على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسنى بسنته إلى يوم لا ريب فيه. Sidang hadirin muslimin muslimat tetamu Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu pada pagi ini. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang telah kita kecapi. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berkati segala apa yang dikurniakan kepada kita, kepada ahli keluarga kita, kepada sahabat-sahabat kita dan seluruh umat Islam. InsyaAllah pada pagi ini sempena dengan bulan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita cuba untuk memberikan sedikit sebanyak ingatan berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga berkaitan dengan pelakuan-pelakuan baginda yang ianya dihukumkan sebagai sunat untuk kita amalkan, dan amalan berkenaan sebagai tanda kita kasih, kita sayang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sidang hadirin muslimin muslimat tetamu Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali ingin sama-sama kita tanya kepada diri kita sendiri, muhasabah pada diri kita sendiri. Selama kita hidup ini, apakah amalan sunnah yang ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kat kita ni? Apa yang kita lakukan secara istiqamah? Amalan sunat yang ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam yang kita lakukan secara istiqamah. Maklumat berkaitan dengan perkara sunat ataupun sunnah yang ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam seringkali diberikan ingatan. Seringkali kita dengar dekat TV, dekat radio berkaitan dengan ceramah, dalam bacaan dan sebagainya, cuma satu persoalan berkaitan dengan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam yang menjadi amalan kita dalam kehidupan. Sebab perkara ini salah satu daripada bukti ataupun sebagai tanda kasih dan sayangnya kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan perkara sunat ini ataupun disebut dengan sunnah, kita maklum adalah berkaitan dengan perkara yang berkait dengan pelakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disebutkan berkaitan dengan kaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah daripada min qaulin, daripada kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ribuan hadis, puluhan ribuan hadis berkaitan dengan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh para sahabat. Kalau kita baca dalam hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah hadis yang berkaitan dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya bila mana kita baca hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, maknanya kita mengulang balik apa yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ataupun berkaitan dengan perbuatan Nabi. Para sahabat tengok akan perbuatan Nabi, para sahabat riwayatkan Nabi buat sekian.
ataupun berkaitan dengan iqrar ataupun pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak bercakap, Nabi tak buat, tapi Nabi tengok, Nabi lihat perbuatan berkenaan. Andai kata Nabi memberikan teguran boleh buat, maka para sahabat akan buat. Kalau Nabi diam, para sahabat mengambil kira bahawasanya boleh, nak buat pun boleh, tak nak buat pun boleh. Jadi sedikit sebanyak pada pagi ini kita akan cuba berkongsi berkaitan dengan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana ianya selayaknya dan sepatutnya dan sememangnya dan semestinya kita yang mengaku sebagai umat baginda sallallahu alaihi wasallam dan kita ikrarkan dalam kalimah syahadah kita bahawasanya baginda sallallahu alaihi wasallam pesuruh Allah, yang mana ianya meninggalkan kepada kita dua perkara. Taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatan nabi. Nabi sebut kepada kita dua perkara yang ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Quran dan juga sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah pada pagi ini kita akan tengok 10 perkara. 10 perkara berkenaan memang kita lakukan setiap hari. Cumanya kita nak tambah baik berkaitan dengan perbuatan berkenaan adalah dengan apa? Dengan ikut seperti mana yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Salah satu daripada rujukan utama berkaitan dengan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, baik perkataan, baik perbuatan, baik sifat ataupun iqrar Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya sudah pastilah Al-Quranul Karim. Dan juga kita sebutkan juga berkaitan dengan perkara berkenaan, disebutkan juga dihimpunkan oleh para ulama, di antaranya dihimpunkan oleh Imam At-Tirmizi dalam kitabnya yang dinamakan sebagai Asy-Syama'il Muhammadiyah, menghimpunkan berkaitan dengan perlakuan-perlakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ianya sudah pasti ditinggalkan untuk kita beramal, bukan sekadar untuk kita baca, bukan sekadar untuk kita ambil tahu, bahkan dituntut kepada kita untuk beramal. Tak dapat untuk kita beramal setahun sekali, kita beramallah sebulan sekali. Tak dapat sebulan sekali, seminggu sekali. Tak dapat seminggu sekali, setiap hari. Jangan kita baca, tak boleh sehari, tak boleh setiap hari, seminggu. Tak boleh seminggu, adalah sebulan sekali. Tak boleh sebulan sekali, setahun sekali. Semakin jauh, biar dia semakin dekat. Semakin dekat. Tak boleh setahun, buat sebulan sekali. Tak boleh sebulan sekali, buat seminggu sekali. Tak boleh seminggu sekali, buat setiap hari. Maknanya apa? Disebutkan berkaitan dengan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, lakukanlah. Moga-moga perbuatan kita, perlakuan kita mengikut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melayakkan kita, agar baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita bantuan, syafaat dan sebagainya pada hari akhirat. Perkara pertama yang kita nak kongsi pada pagi ini, amalan yang memang rutin kita buat, yang memang selalu kita buat sebagai nak mengingatkan, bukan tak tahu, sebagai nak mengingatkan. Sekurang-kurangnya saya boleh tumpang daripada amalan tuan-tuan, saya bagi tahu kepada tuan-tuan, saya pun sama buat, kita sama-sama buat. Sekurang-kurangnya kita mengingat di antara satu sama lain, hidupkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Pertama sekali berkaitan dengan sunnah, berkaitan dengan amalan sebelum kita tidur. Masing-masing pakat tidur waktu malam. Yang diterima, yang disebut di sini tidur malam. Bukan tidur pagi, bukan tidur pukul 10, bukan tidur pukul 12, bukan sebagainya. Nak fokus di sini tidur malam. Kita pulanglah tidur, tonton tidur, mungkin ada yang tidur awal, ada yang tidur selepas Aisyah dah tidur dah. Sekarang ni Aisyah masuk awal 8-9 minit,
Balik daripada masjid 8.30, 8.45 dah tidur. Tak ada masalah. Okey. Ada juga yang mungkin dia tidur lewat. Jadi masing-masing, hal masing-masing, keadaan masing-masing, tapi kita nak tengok apa berkaitan dengan sunnah baginda yang baginda tinggalkan untuk kita, yang diriwayatkan, yang disebut oleh para sahabat untuk kita buat, untuk kita lakukan perbuatan berkenaan. Sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Anin Nabi SAW anna Nabi SAW qala. Yang ini berkaitan dengan perkataan Nabi yang diriwayatkan, yang diambil, yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Apa kata Nabi? Idza kana junhu al-laili aw amsaytum fakufu sibyanakum fa inna syaitana tantashiru hina idzin fa idza dhahaba sa'atun min al-laili faqalluhum wa aghliqu al-abwab wa zukuru ismallah fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqan wa auku qaribakum wa zukuru ismallah wa khammaru aniyatakum wa zukuru ismallah walau an ta'rudu 'alaiha syai'a wa atfi'u masabihakum. Pelakuan yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam bila mana menjelang malam, bila mana kita nak tidur waktu malam, apa yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam di antaranya Nabi sebut dalam hadis berkenaan, bila malam sahaja masuklah dalam rumah, panggillah anak-anak kamu masuk dalam rumah. Malam kita ni bila? Bermula malam kita adalah masuknya waktu maghrib. Itu dah mula malam kita. Panggil anak-anak balik, dan disebutkan pada ketika itu tutuplah pintu, dan ketika mana tutup pintu itu sebutlah dengan nama Allah. Kenapa perkara berkenaan? Waktu itu adalah waktu syaitan sedang berkeliaran pada waktu itu, dan kata Nabi, barang sesiapa yang menutup pintu dengan menyebut nama Allah, bismillah, syaitan tak boleh nak buka. Syaitan tak boleh nak masuk dalam rumah yang disebutkan, yang ditutupnya dengan nama Allah. Maknanya nak sebutkan di sini, Nabi SAW pesan kepada kita berkaitan dengan syaitan ini, dia boleh masuk dalam rumah kita. Cumanya syaitan ini kita tidak nampak syaitan berkenaan, tapi Nabi sebutkan, andai kata tak nak syaitan itu berada dalam rumah kamu, sebutlah nama Allah, nyatakanlah nama Allah, sebutan yang menyebabkan syaitan akan lari daripada rumah kita. Maknanya apa? Berkaitan dengan sebelum tidur, pastikan pintu rumah kita ditutup. Rumah kita banyak pintu tuan-tuan, bermula daripada pintu pagar. Tak kisahlah pintu pagar tuan-tuan guna remote ke tak remote. Nak guna remote, ketika tekan remote itu sebutlah nama Allah. Tak cerdik lah pula bila pakai remote pergi duduk depan pintu pagar baru tekan remote. Tak cerdik sikitlah nampaknya. Pakai remote, nak tutup pintu, pergi depan pintu baru tekan remote. Daripada dalam rumah lagi dah nampak, tekanlah, sebutlah dengan nama Allah. Maknanya setiap pintu yang ada di rumah kita itu nak kunci, nak tutup, nak kunci, sebutlah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang maknanya persediaan kita sebelum kita tidur. Masuk saja dalam rumah, disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur, tutuplah segala-gala apa yang ada berkaitan dengan makanan dan minuman yang kita makan. Sebelum tidur ni, pastikan tidak ada makanan yang terdedah. Pastikan tidak ada apa jua berkaitan dengan makanan kita, minuman kita terdedah, baik di dapur ataupun di meja makan. Nabi sebut suruh tutup. Kita kadang-kadang kita tutup sebab apa?
Takut semut masuk, takut lalat masuk, takut cicak masuk berenang dalam minyak dalam kuali. Itu yang kita takut. Tapi yang ditinggalkan oleh Nabi, Nabi sebut baik cicak ke apa sekalipun yang nak masuk dalam makanan kita, sebelum itu lagi Nabi dah sebut, sebelum kamu tidur pastikan makanan yang kamu tinggalkan itu, apa jua sumber makanan yang kamu ada, Nabi sebut tutup. Mudah ke tidak? Mudah. Tapi itu yang berat sikit. Tapi itu yang berat sikit. Kadang-kadang teringat, kadang-kadang terlupa. Tutup makanan. Dan juga Nabi SAW sebutkan juga berkaitan dengan ketika mana kita nak tidur itu, tutuplah lampu. Muhasabahlah diri kita. Pintu tingkap semua tutup. Ya. Jangan kita biarkan pintu tingkap di rumah kita waktu malam terbuka. Okey. Kemudian apa lagi yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam yang kita nak buat ni? Nak mula malam ni. Yang sama-sama kita ingat, pertamanya sebelum kita tidur tadi amalan-amalan biasa yang kita buat, sunnahnya tutup makanan dan sebagainya. Yang utama kita nak sebut di sini sebelum kita tidur adalah berkaitan dengan berwudu. Berwudu secara khusus sebelum kita tidur. Daripada Al-Barra bin Azib, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salati summa utaja' ala shiqqika al-ayman." Kata Nabi, sebelum kamu tidur, nak datang saja ke tempat tidur kamu, berwuduklah. Berwuduk. Nabi sebutkan kepada kita berwuduk seperti mana wuduk sembahyang. Maknanya kalau dapat, biarlah wuduk berkenaan, wuduk yang sempurna seperti mana kita nak mengerjakan sembahyang. Dengan yang sunat dan sebagainya, berwuduk. Lalu Nabi sebut, berbaringlah kamu di atas sisi badan kamu yang sebelah kanan. Apa perlakuan kita selepas daripada itu, tak jadi masalah. Apabila kita berwuduk sebagai contohnya, tersentuh dengan rumah sebelah kita, batal wuduk dah. Tapi yang pentingnya apa? Yang pentingnya sebelum kita naik nak tidur, berwuduk terlebih. Dan juga berkaitan dengan kita tidur di atas sebelah kanan kita. Mungkin selepas daripada itu berpusing macam lain ke dan sebagainya, di bawah katil ke dan sebagainya, tak jadi masalah. Sebab perlakuan kita sebelum tidur tadi, dia punya posisi dia adalah berada di sebelah kanan. Sebab apa? Selepas daripada kita tidur, maka ianya dah dimaafkan perlakuan kita. Jadi itu yang dilakukan berkaitan dengan sebelum tidur. Dan lagi satu, amalkan tentang bacaan ayatul kursi. Dan juga satu lagi berkaitan dengan 3 qul. 3 qul bermula daripada qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nabi sebut tiup di tapak tangan dan sapulah pada keseluruhan tubuh badan. Ada hadis yang panjang yang menyebutkan berkaitan dengan bacalah ketiga-tiga berkenaan, tiuplah pada tapak tangan, sapulah pada keseluruh tubuh badan kita. Pada waktu itu tidurlah, harap-harapnya bangunlah di pagi besok. Itu yang pertama tentang tidur. Mudah kan nak tidur? Kita fikirkan balik, kita ni kadang-kadang letak kepala hilang. Terus hilang, senyap. Tidur terus. Siap berdengkur terus. Senangnya kita tidur sekarang kan? Tak. Itulah pepatah Melayu mengatakan apa? Orang mengantuk disurungkan bantal. Perlakuan berkenaan, perlakuan yang memang hari-hari kita tidur. Dan cuba kita hidupkan berkaitan dengan sunnah, berkaitan dengan sebelum kita tidur berkenaan, ianya sebati dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bangun daripada tidur. Apa benda kita nak buat bangun daripada tidur ni? Nabi SAW sebutkan bangun daripada tidur, sunat untuk kita mengusap muka kita dengan tangan.
sapu muka kita dengan tangan. Ya, dan bacalah doa. Sebelum tidur tadi baca doa juga. Selepas bangun daripada tidur pun kena baca doa. Doa bangun tidur. Kenapa doa bangun tidur ini kita nak ingatkan diri kita berkaitan dengan apa? Allah menghidupkan kita dan Allah mematikan kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah Allah hidupkan aku lagi pagi. Syukur kita. Maknanya bila kita sebut pagi-pagi lagi kita dah bangun daripada tidur, alhamdulillahilladzi. Kat situ dah ada apa? Berkaitan dengan perbuatan kita syukur di atas nikmat Allah yang Allah hidupkan kita semula pada pagi esok. Alhamdulillahilladzi ahyana. Syukur kepada Allah, puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami, menghidupkan aku selepas engkau dah matikan aku malam tadi. Maknanya apa? Nak ingatkan kita sebelum tidur pun kita ingat Allah, selepas bangun tidur pun ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Dua perkara berkaitan dengan hidup. Cukuplah, jangan banyak sangat, ya. Kita amalkan sekadar yang mampu untuk kita buat. Itu yang pertama, berkaitan dengan tidur, sebelum tidur dan selepas kita bangun tidur. Yang ketiga, nak masuk tandas, nak masuk bilik air di dalam rumah kita ke di mana, di masjid dan sebagainya, tertera biasanya diletakkan dengan doa masuk. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Adab nak masuk tandas, adab nak masuk bilik air dan sebagainya, sudah pastilah kita berdoa dengan doa berkenaan. Doa andai kata kita nak baca itu tengok pada keadaan. Kalau kita teringat, bacalah doa di luar. Kalau kita terlupa, janganlah menadah tangan dalam tandas. Janganlah kita sebut dengan lafaz yang kuat. Dalam hati pun cukup kalau terlupa. Baca. Dengan tujuan apa? Agar Allah Subhanahu wa taala lindungi kita daripada godaan syaitan. Kerana syaitan ini di antara tempat dia adalah tandas ataupun bilik air. Makanya bila mana kita baca dengan doa berkenaan, mulakanlah dengan langkah kaki. Itu di antara perkara yang boleh kita sebutkan ketika mana kita nak masuk ke tandas, yang memang hari-hari kita buat. Keluar daripada tandas dengan ringkas, dengan mudah, ghufranak pun dah cukup. Aku mohon ampun daripada kami, ya Allah. Maknanya apa? Berkaitan dengan masuk tandas dan keluar tandas, adab yang paling mudah untuk kita buat, untuk kita ingatkan, masuk dengan kaki kiri, baca doa, keluar dengan kaki kanan dan baca doa. Mudah kan untuk kita masuk tandas? Tak kira di masjid ke, di rumah dan sebagainya, di mana tempat, asalkan ianya tandas, maka mulakan dengan kaki kiri, baca doa, mulakan kaki kanan nak keluar, baca doa. Dalam tandas pun ada berkaitan dengan adab dan sebagainya, cuma kita ambil yang mudah. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, baca doa sebelum dan selepas kita masuk tandas. Yang ketiga. Yang keempat, hari-hari kita pakai pakaian. Berkaitan dengan apa? Doa ketika mana kita memakai pakaian. Seringkas-ringkas doa nak pakai pakaian. Setiap perbuatan yang kita nak buat, Bismillahirrahmanirrahim. Sekurang-kurangnya tak ingat nak baca doa, pakai baju, pakai pakaian, sekurang-kurangnya bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nak mula pakai, mulakanlah dengan sebelah kanan. Kalau kata nak pakai baju, ulurkan tangan kanan, masuk tangan kanan, kemudian barulah tangan kiri. Sama juga seluar nak pakai, masuk kaki kanan, masuk kaki kiri. Maknanya apa? Dengan tujuan apa? Nak mendahulukan yang sebelah kanan ketika pakai, dan ketika kita lucutkan, dahulukan sebelah kiri, barulah sebelah kanan. Doa berkaitan dengan pakai pakaian, kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya alhamdulillahillazi katani ma awari bihi aurati.
berkaitan dengan kita minta. Allah Subhanahu wa taala jaga berkaitan dengan diri kita, Allah izinkan beri kita kepada pakaian dan jaga berkaitan dengan segala aurat-aurat kita. Jadi maknanya ketika mana kita berpakaian, sekurang-kurangnya bacalah doa, sekurang-kurangnya Bismillahirrahmanirrahim. Ada 4 perkara. 4 perkara dalam kehidupan kita ini berkaitan dengan pakaian yang boleh kita lakukan. Nak kata nak buat checklist tu mungkin berat sikit pun. Tapi boleh juga nak buat peringatan, tak ada masalah. Nak masuk tandas di rumah kita, labelkan. Ataupun berkaitan dengan di almari pakaian. Ataupun berkaitan dengan di bilik checklist sebelum kita tidur. Benda lain kita boleh buat checklist. Kenapa benda tak boleh buat checklist? Okey, nak tidur, dah wuduk belum? Sekurang-kurangnya sebagai ingatan. Okey, yang kelima. Berkaitan dengan keluar masuk rumah kita. Keluar masuk rumah kita, Islam anjurkan, Islam letakkan kepada kita adab, baik nak masuk, baik nak keluar, ada adab dia. Adab yang pertama sekali yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ketika mana kita nak keluar daripada rumah. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah." Nak keluar daripada rumah, doa yang kita nak baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Keluar daripada rumah dan pastikan semua pintu dan tingkap berkunci sebelum keluar. Jangan pakai bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, pintu tak kunci, tingkap tenganga sana sini, baju diampaian tak ambil dan sebagainya. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Kalau setakat nak dekat-dekat tak ada masalah lah. Maknanya apa? Sebagai persediaan kita, kita nak keluar daripada rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Ingat sebelum tawakal, berkaitan tawakal, ingat kita kena usaha dulu, kita kena ikhtiar dulu, barulah tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya sebelum kita tinggalkan rumah, pastikan tingkap berkunci, pintu berkunci dan sebagainya. Kita angkat tangan, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Barulah cantik perjalanan kita. Maknanya kita nak keluar daripada rumah, doakan dengan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, ataupun sekurang-kurangnya bismillahirrahmanirrahim. Sebab pada bismillah ini keberkatan yang begitu besar. Sebab paling koman, paling malas, paling tak ingat sekalipun, setiap perbuatan yang kita nak buat, bacalah bismillah, kerana padanya ada keberkatan. Setelah kita tinggalkan rumah kita, kita nak balik ke rumah kita balik. Nak masuk dalam rumah kita, sudah pastilah berkaitan dengan saat tadi selepas kita baca doa, kalau ada orang dalam rumah, sebutkanlah dengan ucapan salam sebelum tinggalkan rumah. Bila mana kita balik ke rumah, juga dengan ucapan salam. Kalau orang yang ada dalam rumah, sudah pasti ucapan salam kita dengan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak ada dalam rumah, Assalamualaikum wa ala ibadillahi shalihin. Salam juga. Maknanya apa nak sebut, nak masuk dalam rumah sekejap lagi, balik sekejap lagi ni. Balik sekejap lagi, Assalamualaikum. Walaupun anak kunci kita pegang, walaupun remote pagar kita pegang, Assalamualaikum. Assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin. Walaupun confirm di rumah, tak ada apa pun di rumah, nak bagi salam juga. Sunnah juga bagi salam, Assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin. Bukalah pintu. Ataupun berkaitan dengan andai kata ada orang dalam rumah, sebutlah dengan Assalamualaikum. Pasal apa? Kerana dalam perjalanan kita, syaitan ikut kita. Syaitan ikut kita.
Bila mana kita berikan salam ketika mana kita nak masuk dalam rumah kita, ketika itu berpisahlah syaitan dengan kita. Syaitan duduk kat luar, kita masuk dalam dengan ucapan Assalamualaikum. Jadi itu berkaitan dengan nak masuk dalam rumah. Nak keluar rumah tadi, Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Ucaplah salam. Andai kata ada orang di rumah, dengan ucapan Assalamualaikum. Keluar daripada rumah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Balik pula, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Kalau tak ada orang, masuklah dengan kaki. Itu yang kelima, berkaitan dengan adab meninggalkan rumah dan kembali balik ke rumah dengan ucapan salam. Yang keenam, berkaitan dengan memakai kasut, sandal ataupun slipper. Hari-hari juga kita pakai kan? Tak adalah zaman kita ni zaman yang berkaki ayam, tak ada. Pakai kasut, pakai slipper, pakai sandal dan sebagainya. Apa adab pakai sandal? Apa adab pakai kasut? Apa adab pakai slipper? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Izan ta'ala ahadukum falyabda bil yumna." Kata Nabi, kalau kamu nak mula pakai sandal kamu, maka dahulukanlah falyabda bil yumna, dengan sebelah kanan. Wa idza khala'a falyabda bishimal. Bila mana kamu nak membuang ataupun nak melepaskan kasut kamu, mulakanlah sebelah kiri. Apa lagi yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam jika mana wal yun'il huma jami'an au wal yakhla' huma jami'an. Kalau kamu nak pakainya, maka pakailah kamu kedua-duanya. Maknanya apa? Jangan pakai sandal, pakai kasut, pakai slipper sebelah. Kata Nabi, nak pakai, pakailah kedua-dua. Kalau tak nak pakai, tak payah pakai kedua-dua. Jangan pakai sebelah. Jelasnya? Nak pakai dengan kaki kanan dulu, baru masuk kiri. Nak cabut, kiri dulu, baru kanan. Kalau nak pakai, pakai dua-dua. Kalau tak nak pakai, jangan pakai dua-dua. Maknanya apa? Kalau kata nak pakai kasut berkenaan, pastikan ianya sudah pasti sepasang. Yang di kedai kita beli sepasang, kita dapat dua, kanan dan kiri. Maka adabnya ketika mana nak pakai, dahulukan kaki kanan, nak lucutkan, nak keluarkan dengan kaki kiri. Itu yang ke-6. Yang ke-7. Yang ke-7 yang rutin juga yang kita buat tentang makan dan minum. Makan dan minum ini banyak hadis-hadis berkaitan dengan perlakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan makan minum. Kerana berkaitan dengan makan minum ini di antara punca berkaitan dengan keberkatan dalam kehidupan kita, kerana makan dan minum ini menjadi perkara utama dalam kehidupan kita. Kita nak makan dan kita nak minum, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut daripada riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Nabi, "Idza akala ahadukum falyazkur ismallahi ta'ala." Bila mana nak makan sahaja, sebutlah oleh kamu akan nama Allah Subhanahu wa taala. Juga sekurang-kurangnya bismillahirrahmanirrahim. Fa in nasiya an yuzkara ismallahi ta'ala fi awwali. Kalau kamu terlupa nak sebut nama Allah pada awalnya, kata Nabi, falyaqul bismillah awwaluhu wa akhirahu. Awwalahu wa akhirahu. Maknanya apa? Ketika mana kita nak makan, sebutlah bismillahirrahmanirrahim. Andai kata terlupa nak
baca doa pada awal kita nak makan tadi, bismillahi awwaluhu wa akhirahu. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Baca doa, baca bismillah. Dan pada ketika itu kita kena makanlah dengan menggunakan tangan kanan. Gunakan tangan kanan. Kalau kita sudu dan garpu, biarlah sudu itu berada di sebelah tangan kanan. Walaupun garpu di sebelah kiri, dahulukan juga, makanlah juga dengan tangan kanan. Kadang-kadang kita pegang sudu tangan kanan, pegang garpu sebelah kiri. Kita cucuk daging dan sebagainya, kita pun jolok masuk dalam perut kita dengan tangan kiri. Ya, itu berkaitan dengan makan. Ataupun berkaitan dengan ketika mana nak makan dalam hidangan, ambillah makanan yang paling hampir dengan kita. Jangan ambil yang lebih jauh. Ataupun berkaitan dengan Nabi larang juga ketika makan, jangan sekali-kali kita tiup makanan. Terutama sekali berkaitan dengan makanan yang panas. Ataupun juga disebut ketika mana selesai makan, jilatlah jari jemari kita, bersihkanlah sisa makanan. Jangan tinggal dalam pinggan. Yang boleh tinggal hanya bunga pinggan saja. Kalau bunga aja. Yang lain makan habis. Yang boleh dimakan lah, tulang jangan makan tuan-tuan. Menangis jin tengok kita. Habis ke semua sedut habis. Ya. Dengan tulang-tulang ikan dia sedut habis. Ada juga yang perangai suka makan tulang ikan ni dia sedut. Kosong. Kucing tengok tepi meja kan, kucing tengok aja amboi. Kau nak makan rasa manis-manis manis-manis tulang kan, dia sedut habis. Dia makan tulang tu, tulang semata-mata tulang, tak ada rasa apa-apa. Tinggallah sikit tuan-tuan, kesian dia. Ataupun berkaitan dengan apa? Jangan kita mencela makanan. Jangan cela makanan tuan ya. Cela makanan ni macam mana? Cela lah. Tak sedap lah, masin lah, 2,000 dah terbalik ke, dan sebagainya. Ya, kan Nabi dah ajar. Nabi tunjuk dalam rumah tangga baginda sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi makan makanan yang lebih manis ataupun masin. Nabi tak marah. Ni Nabi tak marah. Nabi suruh isteri dia rasa makan, rasa. Nabi tak sebut pun, ya. Tapi kita ni makan, minum kita, pantang kita. Duri terbalik lah, macam-macam. Okey? Minumlah. Tapi kalau teruk sangat, minta minum. Oh, manis sangat ni, masin sangat dan sebagainya. Okey, apa lagi? Jangan membazir ketika makan. Ambillah mengikut keperluan kita. Macam kenuri kan dan sebagainya, jangan kita ambil lebih daripada keperluan kita. Memang dia servekan untuk kita. Ini kita kalau kata pinggan sebesar-besar pinggan tu kan. Kan kadang-kadang sekarang ni SOP disendukkan untuk kita tak? Pinggan pula cantik besar. Sekali round tu penuh. Duduk kat meja menung dengan habis ke tidak nak makan. Tak. Kalau buah ada dua jenis, dua-dua jenis nak ambil. Kalau daging jenis daging, tiga jenis daging, tiga-tiga dia nak ambil. Ambil pula banyak. Ikan, daging, ayam, tiga-tiga dia ambil. Okey. Habis tak ada masalah tuan-tuan, habis tak ada masalah. Yang jadi masalah tidak habis, tak clear atas pinggan kita. Cantiknya ambil sikit cukup, tak ada masalah. Kalau kata disendukkan untuk kita, angkat tangan cukup. Saya nak nasi 50 sen dia kata, dah cukup 50 sen. Ya. Jadi maknanya ambil ikut keperluan, jangan kita membazir dalam makan kita. Ya, dalam makan kita memanglah kita tak keluarkan modal dan sebagainya, tapi modal dikeluarkan oleh tuan rumah kita, tuan kenuri. Jadi kita kena jaga berkaitan dengan ketika nak makan, jangan ada pembaziran. Sebab apa? Makan minum yang kita nak makan itu, kita nak di situ adanya keberkatan. Macam mana datang keberkatan kalau di situ dah ada berkaitan dengan unsur pembaziran. Itu yang ke-7. Yang ke-8. Yang ke-8, pastikan berkaitan dengan pelakuan kita ini yang disebut berkaitan dengan salam. Salam ini yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam
taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Kata Nabi, bagilah salam, kerana dengan bagi salam itu di antara perlakuan yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, bagi salam kepada sesiapa yang kamu kenali dan kepada siapa yang kamu tidak kenali. Sebab ucapan salam, ucapan yang boleh kita bagi kepada siapa-siapa sahaja dengan ucapan assalamualaikum. Ucapan salam ini pun diajarkan oleh baginda ketika mana seorang sahabat duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat bertemu dengan Nabi dengan ucapan assalamualaikum kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan duduk. Nabi jawab salam, maka Nabi kata padanya, faqala ishru hasanatin. Kata Nabi, dengan ucapan assalamualaikum dia dapat 10 kebajikan. Salam saja, assalamualaikum. Datang sahabat yang kedua, assalamualaikum warahmatullah. Nabi jawab salam, Nabi sebutkan isyruna hasanah. Tadi assalamualaikum 10. Yang kedua, assalamualaikum warahmatullah, Nabi sebut isyrun 20. Datang sahabat yang ketiga, famarra rajulun akhar faqala assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Tambah dengan kalimah wabarakatuh. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun hasanah, 30. Maka daripada perlakuan yang disebutkan tadi dengan 3 keadaan, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata Nabi, 3 keadaan berkenaan, 10, 20 dan 30. Apa yang disebutkan di sini berkaitan dengan perlakuan salam itu pun, kenapa diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala? Salah satu daripadanya adalah dalam ucapan salam kita mendoakan sahabat kita. Sebab dalam salam ada doa. Pertama sekali, ucapan yang pertama, assalamualaikum. Apa doanya? Kesejahteraan ke atas kamu. Assalamualaikum, kesejahteraan ke atas kamu. Sebab itulah disebutkan berkaitan, dihukumkan wajib jawab bagi orang yang ditujukan kepadanya ucapan salam. Waalaikumsalam, dan ke atas kamu juga. Step yang kedua yang dapat 20 hasanah tadi, assalamualaikum warahmatullah. Apa doa yang kedua? Kerahmatan Allah kepada kamu. Keselamatan satu, yang keduanya kerahmatan Allah ke atas kamu. Yang dapat 30, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, dan keberkatan ke atas kamu. 3 doa dalam satu salam yang kita berikan kepada sahabat kita. Assalamualaikum, salam, warahmatullah, kerahmatan, wabarakatuh, keberkatan, dalam satu ungkapan salam. Tapi ghalib dan biasa kita sebut assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi maknanya apa? Nak ingatkan kepada kita, berilah salam dan jawablah salam. Semoga kita sama-sama mendoakan kesejahteraan, mendoakan keselamatan bagi kita, antara kita dengan kita. Kita jaga kita dengan bagi salam. Kita jaga kita dengan bagi salam. Maknanya apa? Saling mendoakan di antara satu sama lain. Kita bagi salam kepada sahabat kita jawab salam dan mendoakan yang sama bagi kita. Dan adabnya berkaitan dengan jawab salam, jawablah dengan lebih. Assalamualaikum, jawablah dengan waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, jawablah dengan waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Ada juga hadis menyebutkan tambahan 2 lagi, wa maghfiratuh, keampunan bagi kamu, wa ridwanuh,
dan keredaan Allah bagi kamu. Ada 5 benda dalam salam. Tadi kita sebut assalam satu, assalamualaikum satu, warahmatullah dan rahmat Allah kepada kamu, wabarakatuh dan keberkatan Allah kepada kamu, waridwanuh dan keredaan Allah kepada kamu, wa maghfiratuh keampunan Allah bagi kamu, wa maghfiratuh wa ridwanuh dan keredaan Allah bagi kamu. Dalam ungkapan salam 5 doa, 5 perkara yang kita minta dengan Allah nak bagi dekat kawan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwan. 5 tuan-tuan. 5. Tapi kalau boleh buat setakat 1 2 okeylah. Kalau boleh bagi 5, kawan kita menung depan nak jawab kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwan. Boleh, tak ada masalah. Ya. Allah bisa, tegal biasa buat. Tapi kawan kita kan nanti dia poli kita pula panjang salam. Ya. Buatlah sekadar mana yang kita selesa untuk buat. Tapi Nabi minta kepada kita, anjurkan kepada kita, berikanlah salam. Dan yang ke-9 berkaitan dengan senyum. Kata Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Yang ke-9 senyum. Nabi sebut, senyumlah kamu di depan wajah saudara kamu, sahabat kamu, kerana senyum itu sedekah. Raba dalam poket tak ada duit, senyum saja dapat pahala sedekah. Tapi ingat, jangan kita senyum seorang-seorang. Jangan senyum seorang-seorang. Zaman mutaakhir ni ramai yang senyum seorang-seorang, tuan-tuan. Tengok telefon senyum, baca seorang-seorang, tengok telefon senyum. Kalau zaman dulu mungkin ya. Zaman dulu membaca apa majalah, apa gila-gila tu. Contohlah. Senyum seorang-seorang. Sampai ketawa seorang-seorang. Zaman kita sekarang ni dia tengok telefon, ketawa seorang-seorang, senyum seorang-seorang. Tapi Nabi SAW sebut kepada kita, ketika mana kita berada di hadapan sahabat kita, saudara kita, senyumlah, kerana senyum itu sedekah. Dan disebutkan juga ketika mana kita nak meninggalkan sahabat kita, bertemu sahabat kita tadi dengan bagi salam dan kita senyum kepada dia. Dan ingatlah juga, sebelum kita tinggalkan sahabat kita, pastikan kita juga senyum kepada dia dan ucapan salam. Berpisah kita dengan ucapan salam. Dan yang terakhir, yang ke-10 pada pagi ini. Yang ke-10 ini, apa yang disebutkan sepanjang waktu dalam kehidupan kita ini, yang Allah sebut, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kamu akan tenang. Sepanjang masa kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala melalui zikir kita pada Allah. Ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidup kita, siang dan malam, ianya merupakan sunnah yang perlu kita amalkan, perlu kita lakukan, perlu kita jadikan ianya sebagai rutin dalam kehidupan kita. Apa contoh yang mudah untuk kita lakukan? Sebagai contoh, ungkapan alhamdulillah. Berapa kali kita sebut alhamdulillah dalam kehidupan kita? Selain daripada dalam sembahyang. Dalam sembahyang kita sebut alhamdulillah ketika mana kita baca surah Al-Fatihah. Maknanya di luar daripada sembahyang ini, berapa kali dalam satu hari satu malam kita sebut dengan alhamdulillah? Adakah hanya sekadar kita selesai makan, kita sendawa alhamdulillah? Lain daripada itu, adakah kita mengamalkan, kita sebut, kita lafazkan ucapan syukur kita alhamdulillah? Yang keduanya berkaitan dengan subhanallah, Allahu akbar, astaghfirullahal azim, dan segala-gala kalimah-kalimah berkenaan, ingatlah, sebutlah sepanjang waktu. Dan zikir di antara yang utama juga bacaan Al-Quran. Itu termasuk berkaitan dengan zikir. Maknanya dalam satu hari, ungkapan zikir ini sudah pastilah nak hidupkan sunnah Nabi, pastikan zikir ini senantiasa berlalu dengan amalan kita. Tak kira banyak ataupun sedikit,
terutama sekali berkaitan dengan zikir kita tentang bacaan Al-Quran. Zikir kita tentang bacaan Al-Quranul Karim. Sebagai penutup, pastikan bacaan Al-Quran kita, bacaan Al-Quran yang dilakukan dengan cara rutin kita, pastikan satu hari tetap juga kita akan menghadap lembaran Al-Quran untuk kita baca. Cukup 10 berkaitan dengan amalan sunnah yang simple yang boleh kita buat, yang sedikit sebanyak perlukan kepada ingatan kita bersama untuk kita buat. Sebab itulah perkara ini yang di-highlightkan pada pagi ini untuk sama-sama kita buat, untuk sama-sama kita amalkan. Semoga sedikit sebanyak perbuatan yang kita lakukan mengingatkan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam yang tinggalkan kepada kita berkaitan dengan sunnah-sunnah baginda yang cukup banyak. Cuma kita ni berkaitan dengan pelakuan-pelakuan yang rutin yang kita buat, maintainlah, istiqamahlah untuk melakukan perbuatan berkenaan. Pada masa yang sama juga carilah sunnah-sunnah yang lain dalam setiap tindakan kita, setiap perbuatan kita. Kalau mana ada kuliah-kuliah berkaitan dengan Syama'il Muhammadiyah, tuan-tuan, ikutlah. Kat situ ada berkaitan dengan tata cara pelakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang Nabi buat, setiap perbuatan Nabi, tuan-tuan. Hatta nak pakai cincin, nak minum air, nak berjalan, nak senyum, nak bercakap, segala-gala perbuatan direkodkan oleh para sahabat, disebutkan, diriwayatkan oleh para sahabat untuk kita tengok, untuk baca, untuk amalkan perbuatan yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Cumanya kita nak dapatkan maklumat berkaitan dengan sunnah-sunnah berkenaan, carilah dan beramallah dengan sunnah-sunnah berkenaan. Moga-moga pelakuan kita ikut akan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam diredai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diredai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga perkongsian kita pada pagi ini perkongsian yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga majlis ilmu kita pada pagi ini majlis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga sama-sama kita dapat beramal berkaitan dengan sunnah yang disebutkan tadi. Sama-sama untuk ingatkan saya juga untuk beramal, dan juga kepada semua agar kita beramal dengan sunnah secara istiqamah. Moga-moga ianya memberikan keberkatan dalam kehidupan kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna innaka antas sami'un alim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya.